warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali kita bersama pelajar-pelajar tingkatan 2 untuk bab baru buku Tuntas Cemerlang. Okey, jadi bab 10 kecerunan garis lurus, kita akan belajar 10.1 kecerunan. Okey. Jadi jika hendak mengetahui lebih lanjut, anak-anak boleh rujuk video cikgu sebelum ini, okey, tentang kecerunan. Okey, tetapi dekat sini juga cikgu akan ceritakan dengan ringkas lah. Okey, apa yang kita perlu tahu dalam kecerunan garis lurus. Okey. ada tiga formula nanti untuk mencari kecerunan. Okey, dan salah satu yang menarik perhatian cikgu adalah satu penggunaan simbol muka Pinocchio nanti yang berada dalam nota sebelum ini. Okey, ini adalah muka. Okey, Pinocchio. Kalau dia kening dia pergi ke sebelah, menurun ke bawah. Okey, menurun ke bawah begini. Okey, kecerunan dia adalah negatif. Okey, kalau dia ke kiri lah. Okey, kalau dia begini ke atas tu, so kecerunan dia adalah positif. Okey, dan seterusnya kalau kecerunan turun ke bawah menegak begini, ini infinity. Okey, dan seterusnya kalau dia lurus begini, tegak saja, lurus begitu saja, formula dia apa? Kecerunan dia adalah sifar. Okey. Yang ini sangat bermanfaat nanti. Okey, itu cikgu ulang kalau dia ke kiri, menurun ke bawah dia negatif. Kalau dia menegak ke atas tu dia positif. Okey, kalau dia ke kanan lah, ke kanan dia positif. Okey, kalau turun ke bawah secara menegak dia infinity, dia punya kecerunan, dan kalau dia lurus mengufuk baring je macam tu dia adalah sifar. Okey, itu adalah sedikit tak apa. Dengar saja dulu, nanti kita buat latihan kita akan faham. Okey, kecerunan ada 3 cara untuk menilainya. Yang pertama, kecerunan sama dengan jarak mengufuk per jarak mencancang. Ya Allah, terbalik. Jarak mencancang per jarak mengufuk. Sebentar, maaf. Okey, jarak mencancang per jarak mengufuk. Itu adalah bagaimana mencari kecerunan yang pertama. Okey, senang cerita. Yang ni mencancang ni macam kita berdiri tegak-tegak. Kalau yang ini mengufuk ni macam baring. Nanti cikgu terangkan lagi ya. Okey. Dan kecerunan yang kedua ditentukan oleh M tu kecerunan lah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dan kecerunan yang ketiga ditentukan oleh negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, ada tiga kaedah dia nanti. Okey, kita akan bincangkan sepanjang kita cikgu mengajar nanti. Okey, tetapi ini adalah secara ringkasnya apa yang kita akan belajar dalam 10.1 kecerunan. Okey? Jadi bagi setiap rajah yang berikut, dia tanya, apakah jarak mencancang? Okey, jarak mencancang ini anak-anak adalah jarak tegak. Cikgu tulis dulu. Mencancang adalah tegak, berdiri tegak. Bagaimana anda berdiri tegak? Jarak mengufuk ini adalah baring. Bagaimana kita baring? Dan kemudian kita guna formula tegak bahagi baring, dia akan dapat kecerunan AB. Okey, iaitu kita guna yang pertama, formula yang pertama. Okey, faham? Right, tanpa membuang masa, kita tengok contoh. Tegak, ini tegak. 5. Okey. Ini baring. Sebab kalau kita baring macam ni kan. Kalau kita berdiri tegak, berdiri macam tu lah. Alright. So, kecerunan tadi adalah tegak
bagi baring. Gitu. Right? Okey, teruskan. Teruskan saja. Okey, tegak 7, baring 2. Okey, jadi kecerunan untuk AB adalah 7 bagi 2. Okey. Okey, sekarang tegak 8, baring 3. Okey, seterusnya MAB, maksudnya kecerunan AB adalah 8 bagi 3. Okey, sekarang kita tengok. Tegak 1, baring 4. Maka MAB adalah 1/4. Okey, tegak 4, baring 3. MAB adalah 4/3. Okey, tegak berbaring. Okey, tegak 7, baring 2. Maka MAB adalah 7 bagi 2. Itu saja. Mudah kan? Okey. Seterusnya, kita akan menggunakan formula yang kedua. Kecerunan. Okey. Jadi hitung kecerunan bagi setiap garis lurus yang melalui pasangan yang berikut. Kecerunan yang kedua, cikgu ulang. Kecerunan, cikgu ulang dia punya formula. Okey, buat dekat sini ya. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini dia. Apa Y2? Apa Y1? Apa X2? Apa X1? Right. So, kita ada dua koordinat. Kalau ada dua koordinat, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y. Betul? Koordinat kan dia adalah X, Y, X, Y. Betul tak? Okey. Ini adalah poin yang pertama. Jadi kita letak satu-satu. Yang ini adalah poin yang kedua. Jadi kita letaklah dua-dua. Okey, jadi kalau kita nak Y2 kita masukkan nilai Y2 adalah 4. Y1 adalah tolak. Yang tu tadi tolak. Okey, cikgu masukkan. Sekejap. Okey, Y1 4 tolak. Okey. Lepas tu Y2 adalah negatif 8. Lepas tu kita bahagikan dengan X2 siapa? Negatif 3. Okey. Then tolak. X1 adalah 5. Jadi 4 tolak-tolak. Ini kan kita ada belajar itu. Jadi tambah 4 tambah 8, 12. Bahagi negatif lah 8. Jadi dia akan jadi, kita permudahkan. Bagi 4, negatif 3/2. So itulah. Kita dengan menggunakan formula tersebut. Okay. So, cikgu terus kepada latihan. Okay. M itu adalah simbol kecerunan ya anak-anak ya. Simbol kecerunan. Okey. So, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, cikgu sarankan anak-anak menulis formula setiap kali. Setiap kali. Buat ya, supaya kita terus lekat di kepala. Okey, lekat di kepala, kita tak payah nak hafal-hafal nanti lain kali. Okey, cikgu tukar. X Y itu adalah titik yang pertama. Titik yang kedua XY juga. Jadi yang pertama cikgu letak X1, Y1. Yang kedua adalah X2, Y2. Okey, jadi cikgu nak masukkan formula untuk kalau Y2. Okey, cikgu letak dulu Y2, X2. Ni cikgu nak bagi faham ni dulu. Cikgu nak bagi faham ya. Tolak Y1, X1. Okey, harap anak-anak fahamlah menggunakan simbol color tu Jadi, Y2 siapa? Y2 adalah 7. Tolakkan dengan siapa? Tolak dengan Y1, 5. Cikgu letak 5. Okey. 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 X2 siapa? X2 1. Okey, tolak. X1 siapa? X1 adalah 2.
2. Okey, 7 tolak 5. 7 tolak 5 adalah 2. 7 tolak 5, 2. 1 tolak 2 adalah negatif 1. Okey, 2 bahagi negatif 1, jawapan dia adalah negatif 2. Jadi M dia adalah negatif 2. Alright? Okey. Teruskan dengan soalan B. Sama juga. Okey, yang ini cikgu akan guna warna yang berbeza. Okey, ini adalah X, ni Y. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, dia adalah X, Y juga. Okey. Yang pertama 1, 1. Yang kedua 2, 2. Okey. Jadi kita masukkan formula. M sama dengan Y2. Okey. Y2 bagi X. Okey. Okey. Y2 tolak Y1. Y1 adalah ini. Okey. Okey, sekarang kita masukkan nilai. Okey. Y2, siapa Y2? 9. Okey. Tolak Y1, siapa? Y1 9. Okey. X1 4. Sembilan tolak 9 sifar. Negatif 2 tolak negatif 4, negatif 6. Jadi sifar bahagi negatif 6 dia akan jadi infinity. Tidak tertakrif. Okey, tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Okey, so ini adalah kecurangan ini. Okey, mari kita lihat kenapa dia jadi tidak tertakrif. Kenapa dia jadi tidak tertakrif? Kalau kita tengok 4, 9. Negatif 2, 9. Okey. Kalau ini kita punya paksi Y. Okey, kalau negatif 2, 9 itu dia berada dekat sini. Negatif 2, 9. Okey, 4, 9 dia berada di sini. 4, 9. Sifar. Oh, maaf. Sifar bagi apa-apa barang, dia akan jadi sifar. Sifar bahagi... Okey, dia jadi sifar, bukannya tidak tertakrif. Okey, ini adalah sifar. Itu gunanya Pinocchio tu tadi. Muka Pinocchio. Okey, jadi kalau kita tengok negatif 2 dengan negatif 29 dengan 49, dia adalah lurus macam ni kan. Jadi kita ingat mulut Pinocchio tadi kalau dia lurus, kecurunan dia adalah sifar. Jadi itu adalah kecurunan untuk titik ini. Alright. So, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Okay, jumpa lagi dalam next video.